Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don untuk kita review filem malam ini. So first of all aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada Horizon Film Entertainment sebab sudi sponsor tiket wayang. Sebab aku tengok kat platform e-wayang kali ni. Jadi terima kasih sebab kata apa belanja untuk kita tengok filem yang akan direview lepas ni, iaitu filem Tycoon. So selamat datang kepada subscriber baru dan selamat datang juga selamat kembali kepada subscriber lama. Terima kasih kepada semua yang sokong dan yang tak sokong dan yang singgah sat tengok video-video aku. Tak ada masalah, yang mana pun tak apa. Filem Tycoon ni adalah filem yang dikeluarkan pada tahun 2012. Arahan Izan Halmi, ditulis oleh Khairul Nazwan Rodzi. Okay, filem ni dia ditayangkan dekat e-wayang. Tak salah aku, dia filem pertama yang dijadikan sebagai pembuka tirai untuk platform e-wayang. E-wayang ni sebuah platform untuk kita tonton wayang lah. Cuma sebelum aku review filem ni, aku nak cakap pasal e-wayang dulu. Aku tak pasti sikit dengan e-wayang. So e-wayang dia, bila e-wayang ni mesti ada nak ikut cinema, betul tak? Jadi aku tak faham pasal apa hang kena letak digit-digit number dekat dalam video tu. Aku tanya orang Horizon kata tu memang depa buat macam Astro, kena ada coding dekat situ. Aku macam okey, tapi janganlah letak berselerak. Macam aku tak tahu sama ada kriteria dia macam tu ke tak. Kalau macam tu, hampa boleh tak hampa try find another alternative supaya macam dia klip merata tau, bersepah. Lepas tu lagi dia stay satu tempat, dia kacau mata kita. Tu yang pertama. Yang kedua, dia ada timeline bar dekat bawah. Hang tengok YouTube pun hang tak mau ada timeline bar dekat bawah. Pasal apa hang expect orang yang tengok filem nak ada timeline bar tu dekat bawah? Hampir tengok wayang ada timeline tak kat bawah tu? Tak ada. Timeline bar tu tak ada. Jadi tak payahlah letak. Aku tak tahu pasal tak boleh nak sembunyi. So benda tu dah spoilkan sikit mood aku untuk tonton semalam sebenarnya. Tapi aku still tengok jugalah sebab orang dah sponsor untuk kita review kan filem ni. Jadi tak apalah, aku bear lah benda tu kan. Aku tonton sampai habis. Cuma tu lah, kalau aku tak berminat untuk tonton dekat platform ni sebab dua benda tu lah. Kalau mereka boleh improve either one, tapi timeline lah paling penting. Timeline bar tu kalau dia boleh hilangkan, boleh hide kan, okay, InsyaAllah aku akan kembali ke platform e-wayang ni untuk tonton dengan duit aku sendiri, bukannya dengan orang sponsor lah. So filem Tycoon ni mengisahkan tentang sebuah kampung Siampang yang penduduk dia yang didiami oleh penduduk yang di luar negeri. Dia macam lebih kurang macam Gotham City lah, yang penuh dengan kejahatan tanpa seorang pemimpin pun. Filem ni lakonan Aaron Aziz, Remy Ishak, Bron Palare, Wan Hanafisu, Anzalna, Adam Khoury dan few lagi extra kan. Filem ni kisah dia pasal kampung Siampang tadi tu kan, yang macam Gotham City. Jadi dengan kehadiran Tycoon, seorang Tycoon ni dia nak membawa kampung ni naik dari segi ekonomi dan sosial ke satu tahap yang tinggi lah kan. Tapi kehadiran dia tu tak disenangi oleh gangster-gangster kampung tu. Overall cerita tu pasal tu lah. The reason why aku tak boleh nak explain sebab bila aku tengok sinopsis cerita ni dekat dalam letterbox, dia bercanggah dengan apa yang aku dapat faham melalui filem ni. Tadi tu pemahaman aku. Dan kalau hampa tengok dalam dia punya sinopsis, dia ada terangkan yang penduduk yang kampung ni penuh dengan orang-orang yang budak-budak yang tak bersekolah, parent yang kahwin tapi tak tahu status perkahwinan lepa, apa semua ni. Jadi dengan kehadiran Tycoon ni, benda tu berubah lah. Cuma dalam filem tu dia tak establish. Ni kita nak review tu ya. Filem ni dia tak establish kampung Siampang tu dengan betul, dengan elok. Bukan dengan betul, dengan elok. Susunan cerita ni agak cacau maba. Mana dia start. Cerita ni berkonsepkan narration. So Wan Hanafisu akan narrate benda ni. So dia punya narration tu macam cacau maba. Susunan dia mula-mula dia cerita pasal kampung Siampang punya background, and then terus ke Tycoon Bahar Mai. And then time Tycoon Bahar Mai tu yang lawak sikit tu, ada seorang penduduk kampung tu mai naik motor marah-marah, lepas tu terus start motor belah. So dekat situ dah lawak dah. And then dia ada a few things yang agak lawak lagi lah. Maksudnya macam scene tu macam kalut-kalut tau. Kalut-kalut buat contoh dia macam gangster tu main nak bagi amaran, lepas tu belah. Macam tu je. Lepas tu
Lepas boleh frame cikgu tu macam tu je. So dia ada banyak benda yang macam terlalu cacang merba, tak strong. Dia punya backup tu tau, dia tak, background story dia tak strong untuk buatkan kita feel setiap benda tu. Dari segi character development pula, dia agak cacang merba. Okay, filem ni dia macam dia narrate punya style. Okay, so apa yang aku dapat tangkap adalah filem ni dia macam nak buat 1, 2, 3 chapter. Chapter pertama, time hang kalau hang tengok filem ni nanti dia ada cikgu Gada, aku lupa dah, Wan Hanafisu punya karakter tengah type tau. So dia time dia tengah type tu ada sekali dia cakap Eman, iaitu karakter Remy Ishak dan juga Bron. And then dia ada sebut Ramona, karakter Anzalna time tu. So dia nak cakap macam setiap part tu ada story dia. So why not hang buat benda tu as a chapter, macam Tarantino punya style, ataupun macam kalau hampa tengok Vada Chennai, filem Tamil tu kan, dia ada buat, dia cerita dekat Chennai tu lah kan, apa yang jadi dekat situ. Cuma dia buatkan cerita tu macam present dan juga past. So dia selang-selikan benda tu dengan kejadian sebelum tu, iaitu chapter tu lah, dalam chapter tu, and then dia bawa ke masa sekarang ni. So dia selang-selikan benda tu dengan bagus. Dia tak nampak cacang merba. Apa yang filem Tycoon ni buat, dia nampak agak cacang merba, jadi tak enak untuk tengok filem ni. Cerita ni juga dia nampak macam dia buat halfway and then budget burst. So lepas tu dia terus buat ala-ala saja, ala-ala kadar janji siap. Aku nampak lah macam tu. Sebab sebelum ni cerita ni mengingatkan aku pada cerita dampak tau. Cerita dampak ni aku pernah jumpa dia punya penerbit dia tanya aku best ke tak cerita tu. Lepas tu aku cakap lah, kata okey lah, time tu aku still aku baru lepas aku tengah intern. So aku tak tahu nak react macam mana. So aku cakap, kata okey lah, dia memang tak best teruk lah cerita tu kan. So dia kata jangan tipu lah Chinese, jangan tipu lah, I tahu cerita tu tak best, ada benda jadi. Dia cerita lah reason why dampak tu jadi macam tu, jadi teruk macam tu. Dia kata cacang merba, ada switch crew in the middle or something macam tu lah kiranya kan. So cerita ni mengingatkan aku kepada cerita dampak. So kalau terjadi macam tu, so tak apalah, cerita ni mungkin in the future akan ada somebody else yang akan remake, maybe 10 years, 15 years mungkin. Sebab cerita dia kalau nak buat menarik boleh, tak ada masalah. Nak buat lagi dark pun boleh, tak ada masalah. So mungkin ni percubaan yang gagal buat pertama kali. Mungkin nanti in the future lepas nak remake cerita ni jadi lebih elok ke. So aku look forward lah untuk benda tu. Cuma buat masalah, aku cakap memang aku tak happy sangat lah tonton cerita ni. Dia agak cacang merba dari segi character development, dari segi storyline, dari segi directing itu sendiri lah, directing style. Dari segi directing pun tak tahulah, sebab aku nampak macam few things macam nampak tumbuk olok-olok apa semua tu. So director takkanlah tak perasan benda tu kan. So dia macam nak tu lah, macam aku cakap dia macam nak siap je, dia just nak siap benda tu. Tu yang kemungkinan besar jadi macam tu. Mungkin, aku tak tuduh. Sebab cerita ni yang macam aku cakap tadi, dia mengingatkan aku kepada dampak. So overall bagi aku, kalau hampa nak layan tak ada masalah pun lah, ikut hampa. Kalau hampa dah hargakan filem Melayu, ataupun mungkin kalau hampa just nak tengok betul ke ada aku cakap ni ke, ataupun mungkin hampa cakap mak dom kan boleh percaya pun, jom kita tengok dulu. Aku hampa nak cakap macam tu pun sukan dia, tak ada masalah. So setakat tu sahajalah review pendek aku, sebab aku pun tulis benda ni. Lupa sebelum tu nak cakap kenapa Tycoon. Kalau hampa perasan, ejaan filem ni adalah Tycoons. Ini adalah sebab dia adalah ejaan tu adalah gabungan Tycoon dan juga Tikuih. So dalam filem ni dia nak cakap kata Tikuih ni simbolik kepada manusia yang sentiasa mencari peluang dan ruang untuk meragut dan merampas hasil orang lain. Jadi benda tu tak sampai dekat aku. Aku terpaksa Google baru aku faham. So macam aku cakap dia, percubaan pertama ni yang nampak gagal sikit lah. Kalau ada orang nak remake tak ada masalah. Dia bukannya, macam nak cakap, filem ni buat tahun 2012. Aku pun tak ingat tahun 2012 macam mana kita kan. So mungkin time tu dia capai standard 2012, who knows, aku pun tak tahu. Tapi in the future mungkin akan ada orang remake macam aku cakap tadi ya kan, untuk buat dengan lebih elok lagi lah. Sebab filem ni saja dah telan kos sampai 2 juta. Mungkin sebab banyak sangat karakter-karakter yang high class tapi tak digunakan dengan elok. Mungkin dari segi CGI, sebab ada CGI tau, api terbakar semua. So aku pun tak tahu apa reason dia sampai cecah 2 juta tu. Tapi sebab tu lah filem Mael Tote 400,000 pun lebih kurang macam ni je kan. So aku tak tahu apa yang main kat 2 juta tu. So aku malah nak argue sebab aku pun bukan pandai bab bajet. Semua aku hanyalah
nak raise question apa yang sampai 2 juta tu kan. Adakah sebab dragging shooting punya timeline ke macam mana ke. So tak apalah, overall macam aku cakap tadi ya, overall kata filem ni kalau hampa nak tengok, kalau tak mau tengok lepas hampa tengok trailer pun suka hati. Tak ada masalah. Aku hanya review sebab orang dah bagi amanah untuk aku review. Dia tak suruh aku review bagi suka ke tak suka ke. Dia kata ikut cita rasa sendiri, apa yang aku dapat melalui filem ni, apa yang aku boleh keluarkan daripada filem ni. Kenapa aku sebut benda-benda macam dia tak suruh aku suka ke tak ke? Sebab ada orang suruh aku puji filem Mak El Tote. Bukan Syami dia punya peminat. Just so aku boleh dapat subscribers Syami. Macam orang lain, macam few people ada orang puji dan then dia punya subscriber naik tau. Benda tu aku boleh tengok aku malas sebut siapa. So siap di komen kata cerita ni penuh dengan syarat, dengan pengajaran apa semua. Aku tak tengok filem pasal aku nak pengajaran, aku nak sedih, aku nak semua-semua tu. Aku nak tengok filem sebab aku nak tengok filem. Kalau aku nak tengok sedih, happy, serius, berpengajaran, aku boleh tengok ceramah maghrib. So buat apa aku nak spend RM15 untuk aku tengok benda-benda macam tu kat dalam filem. So bagi aku juga still tak faham tau kenapa isu Syami ni sebenarnya besar kalau nak dipikirkan sebenarnya. Sebab sebelum ni pun ada Reza Mihak ada tweet kata this is your future. Ini orang trigger ramai-ramai tau. Trigger kata Reza Mihak jealous sebab terbaik di langit tak boleh box office lah apalah. So mungkin benda tu aku akan ulas dekat video seterusnya lah. Mungkin dari segi box office tu sebenarnya tak garantikan bahawa tak apa orang kata, tak represent filem terbaik. Filem-filem yang box office ni bukan semuanya bagus. Senang kata. So sekian saja review aku daripada Mak Don. Jadi jangan lupa kalau suka dengan konten aku boleh tekan subscribe. Kalau tak suka tak payah tengok lah, tak payah komen. Tak dah, nak komen boleh je, tapi janganlah lepas aku dah balas hujah hampa tu hampa diam, lepas tu hampa pi dekat komen orang lain, hampa cuba nak cari hampa cuba nak act savage. So kalau nak buat macam tu, kalau tu benda tu membahagiakan hang, tak apalah. Kalau benda tu orang kata bagi hang happy sikit, at least ada ke orang setuju dengan aku, alhamdulillah. Kalau tidak aku boleh mati pun ikut suka hampa lah. Okay, so apa-apa pun stay safe pada yang duduk kat KL, wilayah Terjaya apa semua ni. Jaga diri kepada semua rakyat Malaysia yang duduk kat Sabah. Jangan lupa kepada siapa yang nak menderma, boleh tengok description kat bawah ni, aku ada include kan dekat mana kita boleh derma untuk Sabah. So kita jumpa lagi next video, bye bye.